يقول المصنف رحمه الله والمترجم رحمه الله نفعنا الله بهما وبعلومهما وبكم في الدارين آمين. الحديث الثامن. Allah Ta'ala itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Muka surat 30 kita menggunakan Bustanul Arifin, Taman Orang-orang Saleh, karangan Al-Imam Muhyiddin Abi Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi. Kita baca hadis ni, baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa inna Allah Ta'ala amara al-mu'minin bima amara bihi al-mursalin faqala ta'ala ya a'udhu billahi minash shaitanir rajim يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يده إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك. Hadis riwayat Imam Muslim, artinya daripada Abu Hurairah. Nama beliau Abdurrahman ibn Sakhar radhiyallahu anhu. Rasulullah berkata, Abu Hurairah berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah itu baik. Inna Allah Ta'ala tayyibun. Itu terjemahan dia. Allah itu baik. La yaqbalu illa tayyiba. Allah tidak terima kecuali yang baik juga. Bagus hadis ni, boleh lekat. Ayat tu boleh dilekatkan di mana-mana. Pintu bilik kita ke, supaya kita ingat sifat Allah dan apa yang Allah terima, apa yang Allah tak terima. Allah itu baik, tidak terima kecuali yang baik. Allah itu sempurna dan Allah tidak menerima amalan ibadat yang ada cacatnya. Cacat ni seperti yang membatalkan ataupun yang syubhah ataupun yang merosakkan ibadat ataupun amalan itu, seperti riak, tidak ikhlas dan lain-lain. Itu maksud tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Apa maksud Allah itu baik, tidak menerima kecuali yang baik? Dia tidak bermaksud Allah itu kaya hanya menerima orang kaya, bukan. Hati-hati. Bukan maksudnya Allah hanya menerima orang kaya, bukan. Allah hanya menerima amalan-amalan yang baik yang tidak bercampur dengan yang haram ataupun amalan yang bercampur dengan perkara yang boleh merosakkan amalan itu. Kemudian
Wa inna Allah Ta'ala amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Tengok terjemahan dia. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu baik dan ia tidak menerima kecuali yang baik juga. Bukan bukan yang tu. Bawah sikit. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyuruh orang-orang yang beriman dengan apa yang dia suruh kepada sekalian Rasul. Itu terjemahan kepada innallaha ta'ala amaral mu'minin bima amara bihil mursalin. Sekali lagi terjemahan dia, Allah suruh orang beriman, kita semua, dengan apa yang Allah suruh kepada semua Rasul. Apakah suruhan itu? Ini spesifik hadis ni. Tengok apakah suruhan tu. Apakah suruhan yang Allah arah orang-orang, Allah arah Rasul, Allah arah juga orang-orang beriman yang bukan Rasul tapi orang beriman. Ni masih lagi ayat Rasulullah ni, masih lagi ayat daripada Nabi SAW. Tak habis lagi. Nabi pun sambung, Nabi kata faqala ta'ala, Nabi kata firman Allah. Maka Allah Ta'ala berfirman. Terjemahan daripada Syekh Fahmi di bawah. Tengok muka surat baru 31. Ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibat. Lalu Allah berfirman, wahai sekalian Rasul, makanlah daripada yang baik, yang halal, dan beramallah akan amalan yang baik. Beramallah tu tak ada lah ayat tu. Tuan-tuan baca ayat tu, para pelajar dan tuan-tuan tengok ayat tu, ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibat. Yang tu terjemahan dia takat makanlah daripada yang baik ataupun yang halal. Takat tu je kan ayat kan, kulu minat tayyibat. Tapi Syekh Fahmi terjemah sampai beramallah akan amalan yang baik. Apa dia bahasa Arab dia? Wa'malu salihah. Boleh tambah tuan-tuan, boleh tambah. Semua tambah di situ. Sebab apa tambah? Sebab Syekh Fahmi dia terjemah sampai beramallah akan amalan yang baik. Ayat Quran yang Nabi sebut dalam hadis itu sampai makanlah daripada yang baik. Faham tak? Ni kalau dalam kelas saya panggil mai depan dah ni. Panggil urai tak faham apa. Cikgu macam tu nah. Guru-guru, sahabat-sahabat guru. Bila ada benda yang point boleh tanya macam ni, terus panggil. Tambah-tambah yang mata 50 dah tu. 50%. Mata 50% ke alam lain, panggil suruh dia hurai. Tadi ustaz apa betul apa? Begitu. Dalam hadis Nabi baca ayat Quran, Allah sebut makanlah daripada yang halal, wahai sekalian Rasul. Kemudian Nabi sambung lagi firman Allah yang seterusnya dalam hadis tu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai orang beriman, makanlah dari segala yang baik yang telah kami berikan rezeki akan kamu. Tadi Allah seru Rasul. Cuba tengok ayat atas tu, muka surat yang sama. Ya ayyuhar rusul. Apa maksud rusul? Rasul. Kalau rasulun ataupun ar-rasulu maksudnya seorang rasul. Ar-rasulu seorang, mufrad, singular. Kalau ar-rusulu jamak, plural, ar-rusulu. Sebab tu terjemahan dia, wahai semua rasul.
Ayat atas, wahai rasul-rasul, makanlah daripada yang halal. Ayat bawah, wahai orang beriman. Siapa ni? Semua umat Nabi Muhammad yang beriman. Bila tuan-tuan dengar ayat Quran di mana sahaja sebut ya ayyuhallazina amanu, kata ulama, dengar Isra ila ma sayaquluhu rabbuka tabaraka wa ta'ala. Bagi perhatian apa yang Tuhan kamu nak bagi tahu kepada kamu. Ni ulama ajak. Tuan-tuan tahu apa faedahnya? Faedahnya ialah Allah akan ajar kita ilmu selepas itu. Bukan laduni, hidup laduni pula. Tuhan akan mudahkan kita untuk pergi belajar. Tuhan akan banyakkan hidayahnya kepada kita. Sebab bila ada orang baca ya ayyuhallazina amanu, kita dengar itu. Apa Tuhan nak beritahu? Nampak? Ni ulama ajak ni sampai hari ni tahu, bukan 1400 tahun dulu. Kata para ulama tafsir, bila dengar aja ayat Quran ya ayyuhallazina amanu, seolah-olah Allah ketika itu memanggil kamu ketika itu. Maka dengan sebab itu tusri ila ma sayaquluhu rabbuka jalla jalaluh. Bagi perhatian apa Allah nak beritahu. Kulu min thayyibat ma razaqnakum. Apa Allah Taala bagi tahu kat kita pagi ini? Makanlah dari segala yang baik yang telah kami berikan rezeki akan kamu. Jangan makan yang haram. Jangan makan yang haram, daripada pekerjaan yang haram, daripada sumber yang haram. Kerana antara keburukan dia, sekali dia bagi tahu. Okey, habis. Jadi mukaddimah hadis ni Nabi bagi tahu, mukaddimah nombor 1, Nabi kata Allah itu baik. Allah tak terima kecuali yang baik. Kemudian Nabi bagi tahu Allah pernah arah Rasul, dan arahan itu juga yang sama Allah ulang kepada semua orang beriman sampailah zaman Rasulullah. Lalu Nabi pun baca benda apakah yang diarahkan oleh Allah tersebut, iaitu makan yang halal. Dan orang beriman pun sama, Allah sebut makanlah dari segala yang baik yang telah kami berikan rezeki akan kamu. Kemudian Nabi buat contoh penutup kepada hadis ni. Kita tengok. Summa dzakara ar-rajula. Tuan-tuan boleh tengok baris 6, ujung kali belah kiri. Summa dzakara ar-rajula. Nabi buat main cerita satu orang laki-laki. Nabi buat main cerita satu orang laki-laki. Kadangkala cerita itu contoh, kadangkala cerita itu disampaikan oleh Jibril alaihissalam ataupun daripada Allah direct. Kalau daripada Allah direct, perkara itu dinamakan hadis qudsi. Kalau disampaikan oleh Jibril, maka dia hadis. Jibril yang bagi tahu cerita dulu-dulu, yang mana cerita tu betul-betul berlaku, bukan Jibril buat contoh. Dan kadang-kadang Jibril buat contoh, ajak kepada Nabi ataupun Rasulullah sendiri buat contoh. Kemudian summa dzakara ar-rajula, sampai habis hadis. Kita tengok terjemahan perenggan terakhir muka surat 31. Tuan-tuan yang dah alim duduk depan saya ni, boring lah sikit saya mengajar. Sebab saya mengajar di masjid macam tu lah, orang awam kan, bawa satu-satu, orang satu-satu, baru orang awam faham kan apa yang kita ajak hadis ni. Kemudian Nabi SAW menyebut seorang lelaki yang jauh perjalanannya, kusut rambutnya, berdebu badannya. Ia tu dia lah. Saya tak tahu dalam bahasa Melayu. Saya belajar SPM dulu 2000 berapa? Tahun 2000. Tahun 2000 lah. Tak ingat. Okey. Dulu duk mengaji bahasa Melayu dulu, kita pun tak ada cikgu bahasa Melayu noh. Cikgu sungguh ni
Ia ni untuk ni kan, untuk kalau dia baru untuk yang berakal, wallahu alam, kau boleh juga. Sebab Tuan Guru Syekh Fahmi terjemah semua merujuk kepada Allah pun Tuan Guru terjemah ia, merujuk kepada orang pun Tuan Guru terjemah ia. Saya tak tahu, saya tak ingat, lama lah sebenarnya, berpuluh tahun. Berdebu badannya, tengok lelaki ni, ia mengangkatkan, lelaki tadilah, kedua tangannya ke atas langit sambil berdoa. Tuan-tuan tengok satu persatu contoh yang Nabi sebut ni. Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Apa maksud Ya Rabbi? Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Ada riwayat 3 kali, ada riwayat 2 kali. Lelaki itu sebut wahai Allah Tuhanku, wahai Tuhanku. Ada riwayat Ya Rabbu, munada mabni ala dhamm. Dan ada riwayat Ya Rabbi, wahai Tuhan saya. Ada riwayat wahai Tuhan, wahai Tuhan. Sedangkan makanannya daripada harta yang haram, pakaiannya dari harta yang haram, mulutnya disuapkan makanan yang haram, maka bagaimana akan diperkenankan akan doanya? Tuan-tuan garis, maka bagaimana para pelajar akan diperkenankan doanya itu daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila habis Nabi buat cerita tu, Nabi sampaikan cerita laki-laki tadi, pendek aja cerita tu. Maka Nabi pun kata fa anna yustajabu lidzalik. Ataupun riwayat lain anna yustajabu lahu. Riwayat banyak, sebab tu kalau nak komen hadis saya pun tak layak. Abang siap-siap no, sebab ratus ribu hadis kita tak dan baca semua. Yang menariknya yang duk komen hadis ni, Bukhari pun tak pernah baca awal sampai habis. Hak duk komen hadis ni. Kemarin saya tengok ada satu orang biasa komen hadis. Komen hadis. Orang biasa, orang panggil makcik apa tak kat dia. Lepas tu netizen lain minta, "Kak, komen hadis ni pula." Wish, saya kata hebatnya. Hebatnya. Sebab apa tuan-tuan? Ratus ribu hadis, 500, 800 ribu hadis, hang baca berapa? Yang kata tak ada tu, siap kata tak ada lagi semalam, hadis ni palsu, hadis ni tak boleh guna pakai kan? Jadi kena hati-hatilah, kena hati-hati. Sebab sebahagian app yang kita tekan tu, dia la yashmal kullal ahadith, dia tidak meliputi semua hadis. Kadang-kadang sebahagian app tidak meliputi semua hadis. Lah zaman app dia bubuh ke kan, dia bubuh kataan tu, dia tekan-tekan tak ada. Oh, dia ni bawa ajaran sesat, dia ni pengelipur lara, terus keluar keputusan. Hati-hati zaman ya, ni zaman dia. Jangan terlalu syadid dan jangan terlalu ifrat wa tafriq, dengan terlalu bermudah-mudah. Okey. Jadi ada beberapa riwayat berkaitan dengan hadis ni, banyaknya sahih. Iaitu Nabi nak bagi tahu benda apa yang Allah Taala tak terima ni, benda apa yang Allah Taala tak terima, sedangkan Allah Taala itu baik. Dan Nabi bagi tahu Allah tak terima kecuali yang baik saja. Kemudian Nabi buat contoh satu orang laki-laki yang musafirnya jauh, jalan jauh. Musafir zaman dulu ni bukan musafir zaman hari ni. Musafir zaman hari ni 10 jam atas flight, walaupun berapa ribu kilometer, tapi atas flight dia tak susah sangat. Tambah pula ambil business ataupun first class, yang harga double-double tu kan. Beli hak biasa 4,000, hak business 8,000, 9,000. Kalau first class lagi sakan boleh tutup, jadi bilik tu boleh tutup. Tuan-tuan kata dia duk ambil hak tu. Saya orang belanja, bukan saya duk beli ni, orang bayar.
Kalau hari ni punya musafir, dia tidak terlalu letih. Kalau dulu punya musafir, baru ni saya balik daripada Madinah, panas. Mekah pun sama. Panas dia lain macam, no? Panas dia boleh sakit kepala. Hotel pergi ke masjid tak sampai 1 kilometer. Hotel pergi ke masjid tak sampai 1 kilometer. Tapi bahang. Kita dah ambil kain, bentang kain, buka atas kepala. Masuk dalam Masjid Nabawi ni, semua orang tahulah Masjid Nabawi ataupun dalam Masjidil Haram, aircon dia, ni kita rasa macam ni kan. Kat sana dia, walaupun kapasiti ratus ribu orang boleh solat dalam Masjid Nabawi, tapi sejuk dia tu 20 meter daripada pintu masjid dah rasa. 20 meter pintu kita terbuka, 20 meter kita nak sampai kan, rasa dah aircon dia. Bukan dalam masjid, 20 meter. Dahsyatnya, no? Dia punya kuat aircon tu. Tapi bila masuk dalam, selesa. Hotel nak pergi ke masjid tak sampai 1 kilo. Dekat je kan, dekat saja. Tapi sangat bahang. Waktu tu sembang dengan orang balik daripada Badar. Badar ni satu tempat yang berlaku perang Badar. Lebih kurang 180 km kot. Saya tak ingat lah, lebih kurang tu lah, 180 km. Nabi pi 300 orang. Bulan Ramadan dia panas. Negara Arab daripada dulu sampai hari ni. Sebab tu perkataan Ramadan daripada Ramda, panas. Daripada Ramda, panas. Ramadan panas. Kita hotel nak pergi ke masjid tak sampai 1 km dah tak tahan, bahang. Cepat-cepat pergi masuk dalam masjid, lega. Sehari balik pun cepat-cepat masuk dalam hotel, lega, sejuk. Waktu tu saya teringat, kami nak pergi tempat lain sebenarnya. Kami nak pergi ke Abwa, lebih jauh daripada Badar. Abwa tempat salah satu riwayat bahawa ibu Rasulullah dikebumikan di situ. Tapi terlalu jauh, kita batalkan puasa dan juga panas. Waktu tu teringat perjalanan Rasulullah bersama dengan 300 sahabat yang lain, lebih kurang 313, daripada Madinah, tempat yang kita duduk tu lah, Madinah tu, pergi ke Badar 170 km lebih kurang. Nak dekat 200 km. Rasa apa tu? Yang tu rasa apa? Manusia ni tuan-tuan macam itulah. Bila dia mengaji sirah, dia belajar hadis, bukan untuk tunjuk dia alim, tapi untuk dia amal. Tingkatkan ketakwaan kepada Allah, tingkatkan kecintaan kepada Rasulullah. Dia guna benda tu untuk dia fikir. Bukan pakai nak tunjuk kata dia paling tera ni, dia panglima ni zaman ni. Bukan. Ilmu itu untuk menundukkan kamu lebih dekat dengan Allah, tinggi ketakwaan dan juga meningkatkan kecintaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hang jalan daripada hotel nak pergi ke masjid pun tak tahan. Dulu Nabi daripada Madinah pergi ke Badar. Pergi Badar tu bukan pergi check in hotel, pergi perang. Tu kali kedua. Tu benda kedua, membuatkan kita fikir dah lah pergi jauh. Ada rumah tumpangan ke di Badar tu kan? Tak ada, kemah aja. Banau li Rasulillah arishan. Sahabat bina macam kemah aja kat Nabi. Kemah sementara aja, buat hak kulit tu arish, buat ke Nabi SAW. Tak ada rumah tumpangan apa-apa. Sudah ratus kilometer berjalan kaki. Sebab perjalanan Badar tiada unta, tiada kuda, kecuali tidak melebihi bilangan 10. Macam mana tuan-tuan? 200 kilometer tengah panas padang pasir. Tuan-tuan jalan dalam hutan 200 kilometer teduh. Jalan padang pasir, panas matahari dan panas bawah tu. Macam tar hitam yang kena panas dia naik tu.
Siapa tak pernah pergi, dia tak boleh bayang padang pasir tu dia naik bawah ni. Sebab tu Tuhan cipta unta tinggi supaya bahang tu tak sampai ke muka dia, dia boleh jalan jauh. Cerita unta pula kan, macam-macam. Jadi tuan-tuan, itu pengorbanan Rasulullah, perjalanan jauh. Saya nak cerita perjalanan jauh ni, nak bagi tuan-tuan kita semua para pelajar faham contoh apa Nabi nak buat ni. Cerita siapa? Nabi nak cerita satu orang lelaki jauh perjalanannya. Tuan-tuan, bila jauh perjalanannya ni, Syekh Fahmi rahimahullah ambil daripada mana? Syekh Fahmi ambil yutilus safar. Yutilus safar bermaksud laki-laki ni perjalanan dia sampai satu tempat, dia sambung lagi musafir yang kedua, berapa ratus kilometer, dia sambung lagi perjalanan ketiga, berapa ratus kilometer, dia sambung lagi. Itu maksud yutilus safar. Itu satu. Yang kedua, disebabkan jauh perjalanan dia, kusut rambutnya, rambut sampai retiu, sampai bergulung, rambut ni sampai tak nampak dah ni, tak nampak. Kusut, berdebu badannya, bukan baju dah, baju dengan badan apa, berdebu. Siapa yang pernah mengaji luar negara, kalau main musim panas, dia main angin tu, dekat bulu mata ni nampak debu. Perasan tak tahu? Kan? Kalau tak pakai kepiah, kat rambut ni nampak debu. Tapi tak banyak lah, sebab kita baru keluar 3 jam nak pergi kuliah tu kan, nak pergi ke kelas kuliah, lepas tu balik kan, adalah debu ni. Kawan kata, kawan kita tengok, nampak ni di bulu mata ni dengan ni bulu mata kan, bulu mata dengan ni bulu kening ni, nampak debu sikit. Kita buat macam tu habis ya. Laki-laki ni panjang dia punya perjalanan dia, seluruh badan dia dan pakaian dia berdebu. Kemudian dia angkat tangan, dia julang tangan dia ke langit. Dia kata, Ya Rab, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Apa dia ni? Tak faham. Kemudian Nabi kata, makanan haram, pakaian haram, mulut disuap makanan yang haram. Macam mana Allah nak perkenankan mustajab doa dia? Apa kita faham tuan-tuan? Kita faham yang ni, kalau baca hadis ni semua orang boleh faham. Lepas saya sebut tu kan, bahawa kalau makan benda yang haram, Allah tidak perkenankan doa. Itu je. Maka tuan-tuan muslimin muslimat yang ada di mana-mana pun, kita makan yang haram, maka Allah tidak perkenankan doa. Walaupun sebab-sebab untuk mustajab doa dah ada, walaupun sebab-sebab untuk mustajab doa dah ada, dan walaupun kamu muslim. Dulu kita belajar, ud'uni astajib lakum. Allah berjanji, siapa pun berdoa, aku mustajab. Janji Allah. Ada tak pengecualian? Ada. Ni Nabi bagi tahu. Makan haram, pakaian haram, minuman haram, sumber pendapatan haram ataupun pekerjaan haram. Sumber pendapatan haram, memang dia kerja kilang arak, dia memang manager di Kasberg tu, dia salah seorang manager kecil-kecil ni. Tu dia. Tu confirm. Ataupun dia kerja elok, kerja halal, tapi dia ambil rasuah, maka rasuah jadi haram. Maka Nabi bagi tahu pada pagi ni, Allah tak terima doa kamu. Tuhan memang tolak. Siapa-siapa sebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, doa takkan ditolak. Takkan ditolak. Kecuali dia buat benda ni. Satu, doa dia Allah makbul segera. Kata Imam Malik, aku kenal lebih 70 ulama ataupun orang di Madinah pada zamanku, kalau dia berdoa, Allah Ta'ala tak tolak. Zaman tu lah, zaman hari ni susah. Satu, Allah Ta'ala terima segera doa dia, makbul dan segera. Seperti siapa lagi? Seperti Uwais Ibn Amir Al-Qarani.
Seperti Uwais. Yang tu Nabi sendiri sebut doa dia tidak ditolak. Dahsyat tuan. Dia berdoa lah bila pun. Ini bahaya. Orang macam ni bahaya. Bukan bahaya macam mana? Jangan buat tak elok kat dia. Jangan buat benda pelik-pelik kat dia. Dia marah, dia berdoa, Tuhan makbul. Orang macam ni lah payahlah jumpa. Satu, Allah terima dan segera. Dua, Allah terima tapi lambat. Tiga, Allah terima tapi bagi benda lain. Empat, Allah makbul di akhirat. Maka kata para ulama, banyakkan doa. Sebab doa mukmin itu tidak ditolak. Empat ni keadaan dia. Doa mukmin itu tidak ditolak. Sama ada satu daripada empat keadaan. Dan jangan buat benda ni. Dengan syarat jangan buat benda ni. Kalau pernah ambil hak orang, bayar balik. Cari orang tu. Meninggal, cari ahli keluarga dia. Bayar ke ahli keluarga dia. Tak jumpa, pi sedekah niat untuk dia. Wahai Allah, ni untuk dia. Orang yang aku ambil hak dia dulu ni. Kata para ulama, nombor tiga, Allah arah para rasul pada zaman masing-masing. Tiap-tiap rasul Allah arah, kulu minat tayyibat, makan yang halal. Tiap-tiap rasul. Sebab tu kata para ulama, Nabi Muhammad, rasul yang terakhir cerita, semua rasul diarahkan dengan benda yang sama, iaitu makan yang halal. Makan yang halal. Ada satu hadis dhaif, ya Sa'ad, atib mat'amak takun mustajabad da'wah. Sebahagian kata dhaif. Wahai Sa'ad, makan yang elok, takun mustajabad da'wah, kamu jadi orang yang dimakbulkan doa. Hadis tu saja kan, tapi ada ayat Quran yang memang sahih lah. Daripada ayat Quran ni tuan-tuan, ni kita faham hadis ini, daripada hadis dan ayat Quran ni, bahawa makan daripada yang halal, sumber yang halal, maka itu antara tanda ataupun membuatkan doa kita dimakbulkan. Laki-laki tadi perjalanan dia jauh, dia ada sebab untuk dimustajabkan doa. Perjalanan dia jauh, musafir. Orang musafir doa mustajab. Ingat tuan, siapa-siapa musafir doa dia mustajab. Sebab as-safar qit'atun minal azab, Nabi kata. Musafir ni sebahagian daripada azab. Sebab dulu kalau musafir susah, perit, memeritkan, memenatkan, melelahkan, menyusahkan kalau safar dulu. Maka kalau kawan kita musafir, walaupun tak susah dengan flight, minta dia doa kat kita. Dan siapa-siapa pun di kalangan kita yang musafir, ingat, antara tempat yang mustajab doa ialah ketika kita musafir. Ketika kita musafir. Laki ini bukan sahaja musafir. Kata para ulama, yutilus safar. Yutilus safar. Nabi kata bukan saja dia musafir, banyak musafirnya. Lepas satu poin, disambung poin yang kedua, poin yang ketiga, laki ni. Satu. Yang kedua, sehingga seluruh pakaian dia, keadaan dia, ada keadaan yang layak untuk Allah Ta'ala terima doa dia. Dua. Kata para ulama, ketika menguraikan hadis ni, pada lelaki itu ada 4 sebab untuk Allah makbulkan doanya. Yang pertama, banyak musafirnya. Sebab yang kedua, Allah Ta'ala boleh makbulkan doa dia sangat, iaitu keadaan dirinya yang berdebu, yang susah, yang lapar, yang dahaga, yang keadaan pakaian dan dirinya. Nombor 3, menadah tangan ke langit, maddul yadaini ila sama. Ingat tuan, salah satu yang boleh membuatkan Allah mustajabkan doa ialah apabila seseorang itu mengangkatkan tangannya ke langit. Bukan sebab Allah tinggal di langit, kata Al-Imam Nawawi, tetapi sebab langit itu qiblatud doa, qiblat doa.
Kalau Allah di langit, kita kena semayang melentang lah semua. Melentang semayang. Kita bukan faham kan? Kiblat doa langit. Sebab tu bila tadah tangan, tangan bukan tala ke muka. Tangan bukan tala ke muka lah, ingatlah. Bila berdoa ni macam ni, dia buat warak kan. Dah. Itu bukan warak, itu jahil. Begini tangan. Sebab kiblat doa ialah langit. Macam tu. Dan jangan tangan bukan letak di atas paha. Angkat nah. Itu adab nah. Itu adab yang disepakati oleh para ulama. Antara adab berdoa untuk membuatkan Allah mustajab satu-satu doa itu ialah mengangkat tangan ke langit, seperti Rasulullah buat dalam perang Badar. Kata para ulama, tak kurang daripada 3 jam Nabi mengangkat tangan. Tak kurang daripada 3 jam pada malam yang esok tu nak berlaku peperangan, pertempuran di antara 300 nak lawan 1000. 300 nak lawan 1000. Begini Nabi mengangkat, menjulang tangannya ke langit, tinggi Nabi angkat. Nombor 4 yang ada pada lelaki ini ialah beliau mengulang-ulang sebutan kehambaan, sebutan ataupun sebutan ketuhanan, iaitu ya Rab, ya Rab. Rab itu perkataan rububiyah, ketuhanan, ketuhanan. Jadi Allah suka apabila saya manusia, tuan-tuan semua manusia, bila kita memanggil Allah itu dengan ketuhanan, wahai Allah, wahai Tuhan. Rabb maksudnya pemilik. Rabbul bait, pemilik rumah. Rabbus sayyarah, pemilik kereta. Rabb itu pemilik. Rabbul ardi was sama, pemilik bumi dan langit. Rabb itu pemilik. Maka dalam doa bila kita baca ya Rabb, ya Rabb, kita mengaku bahawa Allah itu pemilik kita dan pemilik seluruh langit. Allah suka dengan sebutan itu. Allah suka dengan sebutan itu. Lelaki ini menghimpunkan 4 benda yang boleh memustajabkan doa. Bukan sahaja musafir, tetapi musafirnya banyak bersambung-sambung. Yang kedua, keadaannya yang susah dan penuh debu. Yang ketiga, mengangkat tangan ke langit. Yang keempat, dia sebut dengan perkataan ketuhanan, ya Rab, ya Rab. Tapi Nabi kata Allah tolak doa dia. Dahsyat ni. Walaupun dah himpun macam-macam, Allah tolak. Kenapa wahai Rasulullah? Apa puncanya? Hati-hati semua umat Rasulullah. Pagi ni Nabi sebut kat kita, puncanya ialah makanan dia haram, minuman dia haram, disuapkan makan yang haram. Macam mana Allah nak makbulkan doanya? Nabi kata, fa anna yustajabu lidzalik. Ulama sebut kenapa Nabi ulang disuapkan makanan yang haram. Makanannya haram, minumannya haram, Nabi ulang pula disuapkan makanan yang haram. Pasal apa? Yang ni bila Nabi ulang 2 kali ni, ulama pun buat keluar kenapa. Ada beberapa pendapat. Ada beberapa pendapat. Sebahagian ulama sebut, sebahagian ulama hadis sebut, Nabi ulang perkataan wa ghudhiya bil haram, wa ghudhiya bil haram. Walaupun Nabi dah sebut makanannya haram, minumannya haram, Nabi ulang sekali lagi wa ghudhiya bil haram. Sebab mungkin lelaki itu ketika kecil diberi suapkan makanan yang haram oleh ibu dan ayah dia. Wa'iyyazubillah. Nampak tuan? Itu antara yang dikeluarkan oleh ulama daripada perkataan itu. Mungkin lelaki itu dibesarkan
dengan punca dan pendapatan yang haram oleh ibu dan ayah dia. Dengan sebab itu ibu dan ayah, ibu-ibu dengan ayah-ayah yang ada di luar sana, hati-hati, berhenti bagi makan yang haram, minum yang haram kepada anak-anak. Jauh kesannya. No? Ramai hari ni tak heran nak ambil rasuah tiap-tiap hari bahkan. Kalau tak ambil, boleh bersembang pula di pejabat, hari ni tak dapat apa. Hak kawan tu kata, aku boleh juga 30. Jadi tak malu nak sembang makan benda haram, aku boleh juga 30. Hak seorang kata, hari ni tak boleh apa. Dia tak abang, hari ni tak boleh rasuah apa. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Yang menariknya, ada orang bila dia ambil rasuah, dia tak bagi ke anak isteri. Dia kata, kesian ustaz, nak kena jaga hak tu kan, saya makan kat saya. Tu dia. Maksudnya tak apa ustaz, saya masuk neraka seorang-seorang. Saya jenis tahan sikit, duduk tengah panas lama. Dia ni kan. Hati-hatilah. Jadi yang tu saja untuk pagi ni. Hari yang ada kuliah kita tak ada tadarus, tuan-tuan. Hari yang ada kuliah kita tak ada tadarus. Sekadar itu dulu untuk pagi ni. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Kalau ada apa-apa sampai pukul 9 je, saya nak kena gerak ke Pening, ada urusan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.